asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Terima kasih kepada Puan Sabaria Muhammad, pengacara majlis yang saya kasih lagi saya muliakan, Puan Juanita Abu Hanifah, Presiden kepada Kelab Persatuan Kelab Usahawan Muslim Profesional, seterusnya para jemputan kehormat, ada yang pempengaruh, ada yang penceramah, ada yang wakil usahawan OKU dan sebagainya, dan juga rakan-rakan yang mewakili mungkin produk Laila Majnu sebagainya. Saya ucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan izinnya saya dapat hadir pada hari ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan dalam acara yang penting yang saya kira dengan props yang sangat hebat. Puan Sabaria duduk di atas pentas prop ini pun saya rasa kecil saya ni, lagi-lagi di depan para pempengaruh dan sebagainya. Sebab dalam set up biasa yang saya duduk ni Puan Juanita, dalam kita menyampaikan syarahan ke ceramah politik dan sebagainya tu, set up ni tidak sehebat begini. Jadi saya ucap tahniah kepada Kumpro di atas satu set up yang sangat hebat pada hari ini. Saudara-saudari yang saya hormati, saya ucap terima kasih kepada Satuan, khususnya Puan Juanita, di atas kesudian untuk menjemput. Dan saya harus sebut, pertamanya saya ucap terima kasih kepada Persatuan Puan Juanita kerana menjemput Yang Berhormat Puan Amfasari selaku exco bagi calon nama panjang tu Kak Sabaria, pemberdayaan wanita, keluarga, kebajikan masyarakat dan ekonomi penjagaan. Itu nama rasmi dia. Tapi untuk tujuan kita ada rakyat, kita mungkin apa yang Puan Sabaria sebut tak ada masalah, dia merangkumi semua. Itu yang pertama, mewakili beliau, dan juga beliau merupakan Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri bagi kawasan Dun Taman Templer N15 yang baru. Penggal ini 12 Ogos beliau telah menang dalam pilihan raya negeri yang lalu. Dan juga yang kedua, terima kasih juga kerana kesudian untuk menerima saya sebagai wakil beliau untuk bersama-sama dengan anda semua untuk meraihkan dan juga untuk mendapatkan dan juga mendengar apa juga aktiviti dan juga apa manfaat yang kita boleh ambil daripada aktiviti yang sebegini. Betul, Puan Juanita sebut di awal tadi itu, pasca ataupun post COVID-19, kita mengalami kemelecitan ekonomi, khususnya di kalangan rakyat dan masyarakat dalam negara kita. Semua orang tidak kecuali, ada yang kedainya itu ditutup, ada yang gerainya itu tidak dapat beroperasi, ada yang perniagaannya itu tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan. Jadi itu sudah tentu kesan paling tidak kepada ekonomi rumah tangga. Kita bukan cakap tentang ekonomi majlis perbandaran, kita bukan cakap tentang ekonomi negeri, kita bukan cakap tentang ekonomi negara. Yang paling penting adalah yang paling dekat ekonomi rumah tangga itu sendiri. Jadi sudah tentulah sebagai salah satu elemen yang penting yang membentuk ekonomi keluarga itu, iaitu golongan wanita khususnya dan juga isi rumah itu. Sudah tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengusaha, baik yang berniaga di kedai-kedai maupun di gerai, itu adalah penyumbang utama kepada kemandirian ekonomi rumah tangga tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi itulah bila Puan Juanita sebut tadi itu, dalam keadaan gawat dia terima ramai atau banyak keluhan, banyak aduan tentang ketidakcukupan bekalan makanan penting untuk mereka meneruskan kehidupan sehari. Jadi Puan Juanita pun dah sebut, Satuan dah bagi hak sumbangan, dan sebut juga bahawa Yang Berhormat ahli parlimen pun tak termasuk, itu kita membantu. Ahli majlis pun bantu untuk mengurangkan beban impak ekonomi kepada tuan-tuan dan puan-puan
yang mengalami kemelesatan akibat daripada COVID-19 yang lalu. Dan sudah tentu kerajaan negeri Selangor ini daripada 2008 sehinggalah ke saat ini pun tidak pernah sunyi daripada memberikan bantuan sumbangan barang makanan asas kepada semua, khususnya di negeri Selangor Darul Ehsan ini. Kita ada apa yang kita namakan sebagai jualan ehsan rakyat, dan kita dah jenamakan semula bila kita kerjasama dengan kerajaan persekutuan jualan ehsan rahmah, sempena kita mengikuti sumbangan daripada Allahyarham Datuk Seri Saudin Ayub, mantan Menteri Kos Sara Hidup dan juga Perdagangan Dalam Negeri. Jadi tuan-tuan, ini semua adalah kepedulian kita yang telah kita cuba lakukan untuk kita bantu rakyat meneruskan menjamin kesejahteraan kehidupan kita semua bumi Selangor. Dan saya juga ini menyebutkan di sini bahawa pada hari ini kita pun tahu di peringkat atas kita dah dibentangkan dengan rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, Haji itu besar. Saya tak nak memperincikan sebab kita ni bersejuk saja dengan cakap panjang. Tetapi dalam konteks yang lebih kecil itu, kita kecilkan, kita ada apa yang kita namakan sebagai model ekonomi madani, ya. Dan itu sepatutnya dia menggarap penyertaan dan manfaat kepada semua masyarakat dan rakyat, khususnya bagi golongan pekerja. Kita lihat saya bersama dengan beliau, kan? Cuma saya ni belum Perdana Menteri lagi. Panjang tersebut dah belum YB lagi. Tak tahulah jadi YB ke tak lepas ni. Dan beliau sangat menitik beratkan tentang soal kesejahteraan peniaga-peniaga kecil. Beliau tekankan tentang bagaimana keperluan untuk kita gerai-gerai kecil itu boleh dicantikkan lagi dan sebagainya. Itu semua menunjukkan kepada kita bahawa penekanan tentang ekonomi rakyat ini mendapat tumpuan daripada kerajaan perpaduan kita di peringkat persekutuan dan juga khususnya di peringkat negeri Selangor. Saya tertarik bila Puan Juanita sebut tentang kalau ada di kalangan kita yang nak mohon gerai untuk berniaga. Kita tahu, saya sebagai ahli majlis, tanggungjawab kerajaan tempatan melalui Majlis Perbadanan Sembayang ataupun DBKL ataupun majlis pembenaran di tempat lain sekalipun, kita sepatutnya memberikan ruang untuk rakyat menjana pendapatan ini untuk memantapkan, memperkuatkan, memperkasakan ekonomi rumah tangga. Dan sebab itulah kita bina ruang-ruang perniagaan, kedai-kedai MPS, dan juga kita benarkan beberapa ruang subik yang ada dalam kawasan perbadanan ini untuk dibuka gerai dan untuk berniaga ataupun produk anda. Ya, sebab itulah itu tanggungjawab kita sebagai kerajaan tempatan. Tetapi ialah macam adalah kaedah dan sebagainya. Dan saya rasalah setakat inilah mana-mana permohonan daripada masyarakat, ada penduduk daripada untuk memohon gerai ataupun kedai majlis itu, setakat ni pada saya tak nampak ada sebarang masalah. Sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya adalah ketidakcukupan gerai, betul. Jadi saya berkata semua tempat pun akan ada masalah kekangan. Cuma dasar majlis itu adalah kalau boleh sesiapa ataupun mana-mana peniaga yang sudah mula memenuhi ruang kedai itu, jangka masanya itu tidak boleh terlalu panjang. Sebab prinsipnya pertama kita nak bantu khusus perniagaan, dan bila sudah besar sepatutnya bagi ruang kepada yang lain itu untuk memohon dan teruskan perniagaan mereka, memperkenalkan meneruskan perniagaan itu. Prinsip. Sebab itulah polisi ataupun dasar penyewaan gerai itu dia tidak lama. Kalau dulu sebelum ni 3 tahun 10 tahun semuanya. Tapi kita dah ubah 2 tahun dan tertakluk kepada perpaduan. Sebab kita mahu bagi ruang kepada setiap seorang daripada lebih kurang 500,000 orang penduduk di kawasan Majlis Pemenang Sayang. Kita tak henti untuk kita fikirkan
apakah ruang lain yang ada. Kalau tak dapat kedai, ruang mana yang kita rasa sesuai dan tidak mengganggu ataupun pergerakan penduduk, kita untuk membuka gerai dan memulakan perniagaan. Tak ada masalah. Dan di sini untuk menyeru supaya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya melalui persatuan ataupun kelab usahawan, untuk mengadakan sama dengan pihak yang Exco ataupun YB. Sebab kita tahu portfolio Exco kita adalah tamanya yang catchy-nya itu adalah tentang watak. Ya, sebab saya nampak majoritinya adalah wanita di dalam ini. Adalah tentang pengupayaan, pemerkasaan. Jadi ini adalah untuk kita bina kapasiti, termasuk di bawah itu adalah perniagaan itu. Ya, jadi ambil kesempatan di sini Puan Jonita, manakah Puan Jonita pun orang Selayang juga. YB Selayang, walaupun Puan Jonita ni orang mungkin YB ni templar. Ambil kesempatan untuk bincang dan buat kerjasama bagaimana kita boleh sinergikan kerjasama itu supaya mendatangkan manfaat khususnya kepada para peniaga wanita dan juga umumnya ahli-ahli kepada kelab usahawan Muslim profesional dan juga ahli yang di bawah persatuan ini. Jadi saya sendiri sebagai ahli majlis. Kalau ahli majlis ni Puan Jo, dia kalau itu dia ada Exco. Ahli majlis ni sebagai orang kata pimpinan masyarakat dalam PBT itu atau IB kepada PBT itu, kerajaan lapisan ketiga dalam negara kita. Kita ada banyak jawatankuasa. Termasuk dalam itu adalah jawatankuasa kawalan perniagaan dan kesihatan dan juga jawatankuasa wanita. Jadi boleh kerjasama bagaimana Majlis Pembangunan Selayang ataupun mana-mana PBT selaku kerajaan tempatan paling kecil boleh kerjasama dengan persatuan seperti kelab usahawan untuk kita rangka program untuk jana pendapatan khususnya kepada ahli, umumnya kepada masyarakat tempat yang mana kita hidup di sekeliling mereka. Dan kita insya-Allah kita doakan supaya usaha daripada kelab, daripada tuan-tuan semua sebagai ahli kelab dan juga peniaga umumnya itu akan dimudahkan dan akan terus diperkasakan, kerana tujuan kita satu, iaitu apa? Iaitu kita mahu pastikan ekonomi yang paling asas dalam kehidupan kita sehari-hari ini, iaitu ekonomi rumah tangga itu tegak, kukuh, dan sebab itulah kita boleh menyumbang terus kepada ekonomi yang lebih besar, iaitu negeri dan juga ekonomi negara. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Kelab Usahawan Muslim Profesional, khususnya Presiden Puan Jonita atas jemputan. Saya pun ambil kesempatan di sini untuk menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Puan Afal Sari Exco, yang beliau ada komitmen lain tak dapat hadir dan beliau terus akan menyokong program sebegini, dan mudah-mudahan program sebegini akan dapat diteruskan, dilaksanakan pada masa-masa akan datang dan dengan mendapat sambutan yang lebih hebat, dan akhirnya itu kembali manfaatnya itu kepada ahli dan juga kepada rakyat secara keseluruhan. Jemputan, saya doakan supaya kelab usahawan akan terus diperkasa, dimudahkan lebih besar dan dapat memberi lebih manfaat kepada ahli dan juga kepada rakyat. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, maka dengan ini saya dengan penuh rasa rendah diri ini merasmikan program transformasi ekonomi wanita madani tahun 2023. Jadi sekian, terima kasih. Syekh Nandri Benakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.